wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat video cara membuat robot mengelak halangan. Jadi saya akan tunjukkan 5 cara gerakannya. Tapi sebelum saya ke videonya, saya ingin berterima kasih kepada Politeknik Muqammah kerana memilih saya untuk dengan separuh akhir. Jadi mari kita ke videonya. Okey, untuk yang pertama ni, kita nak buat robot ni bergerak ke hadapan dengan maksimum. Okey. Jadi sebelum kita nak dia mula start, kita kena buat litar robot ni dulu. Okey. Jadi mula kita ambil Arduino Uno R3. Okey, saya tegakkan. Lepas itu kita ambil breadboard small. Jadi susunan ni ikut kemahuan anda lah. Jadi kalau anda semua ingin ikut susunan ni, saya tak kisah. Kalau anda ingin ikut susunan anda, saya pun tak kisah. Okay. Jadi ikut kemahuan diri sendirilah. Okay. Jadi lepas kita susun ni, okay, kemudian kita ambil 5 volt. Kita sambungkan kepada bahagian positif di breadboard small. Okey, bahagian kanan pula kita sambungkan pada bahagian atas. Okey. Lepas kita sambungkan, kita ambil ground pula. Okey. Di bahagian negatif di breadboard small lah kita sambungkan. Jadi bahagian kanan pula sama je. Kita sambungkan pada bahagian atas. Okey. Lepas kita sambungkan kedua-duanya. Okey, kita pergi kepada komponen all dan kita ambil Hashblade motor driver ataupun ikut nombor dia L293D. Okey. Jadi kita letak di sini. Okey. Lepas itu anda lihat ada 4 ground. Okey. Dia tunjuk 4 ground. Jadi kita sambungkan ground ni. Jadi saya sambungkan di sini satu, sini satu. Okey. Sini satu. Sini satu. Okey. Lepas kita dah sambungkan, kita pergi kepada bateri. Kita ambil bateri 9 volt. Okey. Saya letak di sini. Anda ikut ke mana anda nak letak bateri ni kat mana. Okey. Kemudian bahagian positif ni, okey, kita sambungkan pada power 2. Baiklah. Kemudian pada bahagian negatif pula, kita sambungkan pada bahagian negatif di breadboard small. Okey. Lepas kita pasang kedua-duanya, kita sambungkan pula untuk input 1 hingga input 4. Okey. Pada 1, 2, 3, 4. Keempat input ni kita kena sambungkan pada digital pin. Okey, nampak digital pin kita kena sambungkan. Okey. Okey, pertamanya kita sambungkan input 2 dulu. Kita sambungkan pada digital 7. Okey. Kemudian kita pergi pada input 1. Okey, kita sambungkan pada digital 6. Okey. Selepas itu kita pergi kepada input 3. Kita sambungkan pada digital 8. Baiklah. Sekali pada input 4 kita sambungkan pada digital 9. Okay. Kemudian kita sambungkan pula untuk enable 1 dan 2 dengan enable 3 dan 4. Okey, kedua-duanya kita kena sambungkan juga dengan digital pin. Jadi okey.
Okey, untuk enable 1 dan 2 kita sambungkan pada digital 10. Okey. Kemudian pada enable 3 dan 4 kita sambungkan pula pada 11. Okey. Selepas itu kita sambungkan pula output 1, 2, 3 dan 4 dengan hobi gear motor. Okey, kita ambil dua. Okey, satu untuk atas, satu untuk bawah. Okey, kita susun. Okey. Selepas itu bahagian positif ni kita sambungkan pada output 1. Output 1 kita sambungkan di situ. Okey. Manakala pada bahagian negatif pula kita sambungkan pada output 2. Okey. Lepas kita siap di bahagian bawah ni, kita buat sambungan untuk bahagian atas. Okey. Bahagian positif ni kita sambungkan pada output 3. Output 3. Output 3. Pada bahagian negatif pula kita sambungkan pada output 4. Output 4. Okey. Selepas itu kita lihat di sini ada power 1. Jadi kita kena sambungkan power 1 ni dengan positif di breadboard small. Okey. Okey, kita sudah pasang wayarnya. Jadi di sini kita telah sambungkan ke semua wayar ini pada L293D ataupun bridge gear motor lah. Okay. Kemudian kita buat button pula untuk input bahagian ni. Okay, kita pergi kepada input, kita ambil push button. Okey, selepas itu kita akan sambungkan bahagian positif ni di bawah belah kanan push button. Okey. Kemudian kita ambil resistor di general. Kita sambungkan di bahagian kiri atas push button. Okey. Selepas itu kita kena sambungkan wayar ni di antara resistor dengan push button pada digital pin. Sama je. Okey, kita sambungkan pada digital 13. Okey. Kemudian kita buat untuk sensor pula, supaya sensor ni gunanya untuk mengesan objek lah. Jadi bila sensor ni mula mengesan objek, akan berlakunya reaksi pada robot ini. Okey. Jadi kita pergi kepada sensor input. Kita ambil ultrasonic distance sensor. Kita ambil 3. Okey, jadi kita susun supaya sensor menghadap ke hadapan. Ini satu dan ini satu. Okey. Kita lihat sekarang ni ada 4 pada bahagian sensor ni. Okey. Jadi di sini kita lihat ada dua power, iaitu power dengan ground pada setiap sensor yang di sini. Jadi power dengan ground ni kita kena sambungkan adalah pada breadboard small. Okey. Jadi kita akan sambungkan. Jadi power ni kita sambungkan pada bahagian positif. Di bahagian untuk sensor di hadapan pula kita sambungkan juga sama. Jauh sikit. Okey, bahagian kanan pula kita sambungkan juga. Okey. Lepas itu kita sambungkan pula untuk ground. Ini ground ni kita sambungkan. Okey, kita tarik kanan. Okey, ini pun sama ground. Ini kanan. Dia.
Ni untuk bahagian kanan pula kita sambungkan di sini. Okey. Jadi lepas kita sambungkan untuk power dan ground di setiap sensor ni, kita pula akan sambungkan setiap sensor ni ada trigger dengan echo. Jadi trigger dengan echo ni kita kena sambungkan pada digital lah. Okey. Jadi mari kita sambungkan. Okey, saya akan ambil purple. Jadi trigger ni saya akan sambungkan pada digital 5 untuk sensor bahagian kiri. Okey. Kemudian kita ambil echo pula. Kita sambungkan pada digital 4. Kita selepas itu kita buat untuk bahagian hadapan pula sensor ni. Okey, kita ambil bahagian kelabu. Kita ambil trigger. Kita sambungkan pada digital 3. Dan echo pula kita sambungkan pada digital 2. Okay. Kemudian untuk bahagian sensor kanan pula, okay, kita sambungkan juga. Untuk bahagian trigger ni kita sambungkan pada digital 1. Okay, digital 1. Bahagian yang terakhir pula iaitu echo, kita sambungkan pada 12. Okey, lepas kita buat ditanya dan sekarang kita pula akan buat coding supaya robot ni berfungsi lah apabila ada coding. Okay. Saya panjangkan. Okey, sebelum kita mula buat coding, kita kena create variable dulu untuk buat input pada push button. Okey. Jadi saya buat button kat sini, nama dia. Okey. Selepas itu, kita ambil set dan pergi pada input dan ambil digital pin untuk push button. Okey. Jadi kita ambil 13. Sebab kita sambungkan push button ni dengan 13 kan? Okey. Kemudian kita pergi kode control, kita ambil if then, kita sambungkan di sini. Dan kita pergi kode main, kita ambil blok ni satu. Dan kita pergi kode variable, kita ambil block button. Dan bahagian tengah ni kita kena kita letak dengan sama dengan lah. Okey. Sama dengan height, iaitu hidup. Jadi pastikan anda sambungkan blok ni height Okey. Lepas kita buat input, kita kena buat output supaya robot ni mula beri reaksi lah. Okey. Jadi kita pergi ambil blok ni sebanyak 2 blok. Kita letak di sini. Kemudian kita ambil blok ni sebanyak 4 blok. Okey. 2 blok teratas ni adalah untuk enable 1, 2 dan enable 3 dan 4. Kerana blok ni untuk mengawal kelajuan. Jadi saya sambungkan 10 dan 11. Kerana enable ni disambungkan pada pin 10 dan 11. Jadi kelajuan ni saya letak pada kelajuan bulan maksimum sebanyak 255. Kelajuan boleh letak mengikut kemahu anda. Okey, lepas itu kita kena sambungkan pula pin untuk gerakan robot ni. Okey, kita sambungkan untuk input 1 adalah 6. Input 2 kita sambungkan pada 7. Input 3 kita sambungkan pada 8. Dan input akhir sekali iaitu input 4 kita sambungkan pada 9. Okey. Untuk membuat robot ni bergerak ke hadapan, kita kena tahu apa ni kod untuk robot ni bergerak ke hadapan. Jadi untuk buat robot ni bergerak ke hadapan, kita kena buat high low. Jadi ini kodenya. Jadi saya tunjuk 6 ni
untuk high, 7 untuk low, 8 untuk high, 9 untuk low. Jadi kod ni adalah untuk buat robot ni ke hadapan lah. Okay. Lepas kita buat kod ni, kita akan cuba sama ada coding ni berjaya ataupun tidak. Okay. Kita start simulation. Kita push button dan kita lihat di sini robot ni mula bergerak ke hadapan dengan closure maksimum. Jadi ini menunjukkan robot ini bergerak dengan sempurna. Okey. Jadi lepas untuk yang pertama, jom kita buat untuk yang kedua. Okey, untuk yang kedua ni kita akan buat coding untuk robot ni belok ke kanan apabila sensor di bahagian kiri mengesan objek benda kaki kurang daripada 20 cm atau sama. Okey. Jadi litar ni sama saja dengan litar yang pertama. Jadi kita terus saja buat coding. Okey. Jadi memula kita pergi pada variable. Kita ambil set. Okey. Okey. Kita teruskan. Kita pergi kepada input, kita ambil digital pin dan kita letak 13. Kemudian kita ambil control, kita ambil if dan else. Kita pergi kepada mat. Lepas tu kita letak blok ni, kemudian kita pergi kepada variable, kita ambil hutang. Dan kita letak sama dengan. Dan kita letak ni, mat ni height. Pastikan blok ni adalah height lah. Okey. Kemudian kita buat untuk output pula. Okey. Seperti biasa, blok ni kita ambil sebanyak 2 blok. Dan blok ni kita ambil sebanyak 4 blok. Okey. 4. Okey, pin ni sama saja. Yang pertama kita ambil 10, yang kedua kita ambil 11. Okey, yang keempat bawah ni kita ambil 6, 7, 8, 9. Okey. Arah gerakan ni sama je, high low iaitu bergerak ke hadapan dulu. Okey, closure-nya sama, kita gerak pada closure yang sama, maksimum. Kita ambil 230. Okey. Kemudian kita akan membuat sensor ni berfungsi pula. Okey. Pergi control, kita ambil if dan kita pergi kepada map, kita ambil blok ni. Okey, kita pergi ada variable, kita ambil hutang. Okey, tentang ni kita letak sama dengan lah. Kita kena pastikan Okey, map. Lepas tu kita ambil blok ni dan kita letak low. Okey. Lalu kita nak buat sensor pula berfungsi. Okey, kemudian kita buat blok pula. Okey. Okey, kemudian kita pergi control, kita ambil if dan kita pergi kepada map dan kita ambil blok ni. Kemudian kita pergi kepada input, kita ambil di ultrasonic distance sensor. Okey, kita letak di sini. Okay. Kemudian kita letak bahagian ni adalah kurang atau sama. Dan ujung sekali kita letak 20 cm lah. Okey. Jadi untuk trigger pin dengan echo pin, kita kena letak di mana kita sambungkan lah. Jadi anda lihat kita nak buat dia belok kanan sebab objek tu dikesan oleh sensor kiri. Jadi pin tu kita letak pada sensor kiri. Jadi 3 saya sambungkan pada 5. Okey. Kemudian yang echo pula saya letak pada 4. Okey. Jadi telah siap saya punya ni untuk input sensor. Jadi kita buat untuk outputnya pula. Okey. Kita duplicate. Kita letak di bawahnya. Jadi untuk ni kita buat ni bergerak ke hadapan secara
minimum. Okey. Okey, kita letak dia sebagai 100. Kita nak buat dia gerak ni secara perlahan ya. Okey, kemudian kita pergi control, kita ambil wait sebab kita nak buat dia bergerak selama berapa saat. Okey. Kemudian kita buat output untuk robot ni bergerak ke kanan. Okey. Kita punya ni. Jadi untuk kod arah gerakan untuk bergerak ke kanan ialah low, low, high, low. Jadi nak tunjukkan yang motor ni akan bergerak supaya kalau robot ni kalau motor ni bergerak, ni berhenti, jadi dia akan bergerak ke kanan lah sebab itu gerakannya. Okey. Lepas kita membuat kod untuk gerak ke kanan, okey, kita akan cuba uji sama ada kita punya robot ni berfungsi atau tidak. Okey, untuk kodenya kita start simulation. Okey, kita tak dahulu. Okey, saya akan start push button dan kita lihat dia bergerak ke hadapan dengan kelajuan maksimum. Okey. Lepas tu, apabila sensor kiri ni dia kesan objek ni dekat dengan sensor ni kurang daripada 20 cm atau sama, jadi sensor tu akan beri action untuk output tu berfungsi. Okey, saya tunjuk. Okey, jadi kelajuan dia akan berkurang perlahan selama 1 second. Okey. Kemudian dia ambil masa yang lama sekejap. Okey. Okey, anda lihat dia berhenti dan dia bergerak ke kanan. Okey, ini menunjukkan kita punya robot ni berfungsi Okey, jadi apabila saya jauhkan dia akan bergerak seperti biasa. Okey. Jadi menunjukkan kita punya robot ni berfungsi dengan baik. Jadi lepas kita siap yang kedua, kita akan buat yang ketiga. Okey. Okey, untuk yang ketiga ni saya mahu buat coding untuk robot ni bergerak ke kiri apabila sensor di bahagian kanan mengesan objek mendekati kurang daripada 20 cm atau sama. Okey, jom kita buat codingnya. Okey, mula kita pergi kepada variable, kita ambil set. Okey. Kemudian kita pergi kepada input dan kita ambil read digital pin. Dan pin ni kita jadikan 13 lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada control, kita ambil if then else. Okey. Lepas tu kita pergi kepada variable, kita pergi kepada map, kita ambil blok ni. Dan tengah-tengah ni kita letak sama dengan. Kemudian kita pergi kepada variable, kita ambil butang, kita letak di sini. Kemudian kita letak, kita pergi kepada map, kita ambil height, kita letak sini. Pastikan di sini height bukan apa ni, bukan low. Okey. Kemudian selepas kita buat input, kita kena buat output dia lah. Okey. Kita ambil blok ni, kita ingat 4 blok. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, kita letak sini. Dan blok ni kita ambil 2. Kita letak atas ni. Okey. Jadi pin ni sama je. 10, 11, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi speed kat situ saya letak 230. Yang bawahnya pun sama. Okey. Ya, kod ni kita buat dia bergerak ke hadapan, jadi high low, high low. Okey. Jadi lepas kita buat input, kita buat output untuk
button, kita buat untuk sensor pula. Jadi kita pergi kepada control, kita ambil if then. Okey. Jadi saya salin, saya letak di sini. Jadi bahagian ni kita letak dulu Okey. Kemudian kita pergi lagi control, masa yang sama, kita ambil if then lagi untuk buat untuk output sensor Okey. Kita pergi kepada Mac, kita ambil blok ni, letak di sini. Kemudian kita pergi kepada input, kita ambil dia ultrasonic distance. Okey, sama je. Okey, baiklah. Kemudian yang ni kita buat kurang atau sama dengan, kita letak sini 20 lah, sebab kita nak sensor ni fungsi apabila objek tu mendekati kurang atau sama dengan pin. Okey. Selepas itu, yang pinnya kita kena ikut pin di bahagian sensor kanan lah. Jadi saya sebutkan trigger ni pada 1. Okey, ni 1. Okey. Dan echo pula saya sambungkan pada 12. Baiklah. Kemudian kita buat untuk output pula. Jadi kita nak robot ni bergerak dengan minimum, kemudian belok ke kiri. Okey. Jadi kita buat untuk bergerak secara minimum dulu. Jadi kita salin je. Baiklah. Okey, untuk ni kita tukarlah, jadi pelaju dia kurang jadi minimum. Jadi saya letak ni 100. 100. Okey. Selepas siap ni, kita pergi control, kita ambil weight, kita buat dia sama 1 saat. Okey. Selepas itu kita buat lagi satu untuk robot ni belok ke kiri. Okey. Ni tak payah pakai. Okey, untuk dia belok ke kiri senang je, iaitu high, low, low, low. Okey. Jadi lepas siap semua ni, okey, dari atas sampai bawah ni kita dah siap. Jom kita cubalah sama ada coding ini berfungsi atau tidak. Okey. Jadi saya tutup. Saya start simulation. Okey. Kita nampak kita buat dia jarak jauh sikit. Okey, bila saya tekan push button ni, dia akan bergerak ke hadapan secara manual dulu. Okey, nampak dia gerak ke hadapan. Jadi apabila objek ni mendekati kurang atau sama 20 cm, dia akan mula beri reaksi lah. Okey. Jadi saya buat dia. Okey, tengok dia sudah perlahan. Okey. Jadi apabila dah lepas tu, lepas satu saat dia bereaksi. Dia mula bereaksi. Jadi bila objek ni mendekat, bahagian ni akan berhenti, manakala bahagian kanan pula akan bergerak. Jadi bila motor ni berfungsi sebegini, robot ni akan bergerak ke kiri lah. Okay. Jadi ini menunjukkan coding ini menjadi okay. Jadi seterusnya kita akan pergi ke yang keempat pula. Okay. Untuk yang keempat ni, kita akan buat gerakan daripada sensor depan ni pula. Okay. Jika sensor hadapan ni mengesan objek mendekati 20 cm sama atau kurang, jadi robot ni akan berhenti sekejap. Kemudian robot ni akan beruntur untuk sementara waktu. Kemudian robot ni akan bergerak ke kiri atau ke kanan untuk mengarah. Okey. Jadi secara tekniknya kita kena buat kod ni juga lah. Okey, jom kita pergi buat kod dia. Okey. Mula kita pergi ke variable, kita ambil set. Okey, kita pergi kepada input, kita ambil digital pin. Okey, kita tak 13. Okey, kemudian kita pergi kepada control, kita ambil if dan else. Okey. Okey, kita pergi kepada Mac, kita ambil blok ni. Okey.
kita pergi kepada variable, kita ambil blok hutang, dan kita pergi kepada max, kita ambil height. Okey, jadi ini pastikan punya blok ni adalah height, jangan low. Okey, jadi di tengah-tengah ni kita tak sama dengan lah. Okey, lepas siap buat input, kita kena buat output pula. Okey, yang blok ni kita ambil 2. Okey, yang ni kita ambil 4. 1, 2, 3, 4. Okey, siap. Jadi kita kena betulkan lah pin dia. Okey, 10, 11, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi arah gerakan ni kita nak buat dia gerak ke depan. Jadi kita buat dia height low lah. Okey, kemudian kelajuan ni kita letak 230. Okey, lepas siap untuk button height, kita akan buat untuk button low pula. Okey, untuk sensor lah. Jadi kita ada control, kita ambil if then. Okey, dan kita salin je yang atas ni. Susah. Jadi ini pastikan ni low pula Jangan sama yang atas, low. Okey. Lepas tu kita pergi pada contour yang sama juga, kita ambil if then juga. Kita letak di sini. Okey. Kemudian kita pergi kepada math, kita ambil blok ni. Kita pergi dari input, kita ambil di ultrasonic distance sensor. Okey. Jadi pin dia kita tengoklah di mana pin sensor ni disambungkan. Okey. Jadi 3 yang saya sambungkan ni warna kuning. Jadi saya sambungkan pada 3. Okey, saya letak 3. Okey, 3. Okey, yang trigger pula saya sambungkan pada wayar pink. Jadi merah jambu ya. Okey, ini warna merah jambu. Okey, saya sambungkan pada yang kedua. Okey. Jadi yang tengah ni kita letak kurang atau sama. Dan ni pula kita letak deposit M. Okey. Kemudian kita akan buat output pula. Okey, jadi gerakan yang pertama robot ni apabila sensor ni berfungsi, kita nak buat robot ni berhenti buat sementara waktu. Okey. Jadi kita salin di atas ni. Okey, dah salin. Okey, jadi kalau nak buat robot ni berhenti buat sementara waktu, okey, kita kena buat arah gerakan dia semua low. Okey. Jadi saya tukarkan ni semua low. Jadi kalau semua low, jadi robot ni akan berhentilah. Okey. Kalau dia nak buat berhenti buat sementara waktu, kita pergi kepada control, kita ambil wait. Okey. Supaya robot ni akan tunggulah dalam berapa saat. Okey. Jadi saya letak selama 3 saat. Okey. Kemudian kita buat dia berundur pula. Jadi saya salin je yang atas ni. Okey, ke bawah sikit. Okey, kalau nak buat berundur ni pula, kalau kod untuk ke hadapan, dia punya kod adalah height low. Okey, tapi kalau nak ke belakang pula, di low height. Okey. Jadi kita buat dia ke belakang ni buat sementara waktu je, jadi saya letak 3 saat. Okey. Kedua kita nak buat dia robot ni belok kanan atau ke kiri. Okey, jadi saya ini buat robot ni bergerak ke kanan lah. Okey. Jadi kita nak buat dia robot ke kanan. Kalau nak buat robot kanan, kita buat low, height low. Okey. Jadi di sini kita telah siap lah. Okey, saya tukarkan ni jadi 15. Okey. Lepas tu kalau dia belok kanan tu, dia siap terus kan. Okey, anda nak tambah pun tak apa, tak kisah. Jadi saya pun nak buat tambahan juga. Okey. Saya nak buat dia bergerak ke hadapan.
kita buat. Okay. Jadi telah siap kita punya apa ni, kita punya coding. Jadi kita akan uji sementara dia menjadi atau tidak. Okay. Start simulation. Okay. Okay, pada jarak ni robot ni akan bergerak. Sekejap, dia berlaku. Ya, saya ulang balik. Bismillah. Okey. Jadi robot ni akan bergerak ke hadapan bila butang ni dihidupkan. Tapi kalau saya dekatkan objek ni kurang atau sama 20 cm, robot ni akan mula berfungsi bila sensor ni dihidupkan. Okay, saya buat. Okey, jadi robot ni akan berhenti sekejap. Kemudian dia akan berhenti sekejap selama 3 saat. Kemudian dia akan belok ke kanan. Lepas tu dia akan berat ke hadapan balik. Okey. Jadi kita lihat di sini coding ini menjadi dan ia berfungsi dengan lancar yang saya rancangkan. Okey. Jadi akhirnya kita akan pergi yang terakhir, iaitu yang kelima. Okey. Jom. Okey, untuk yang terakhir ni, okey, kita mahu buat robot ni bergerak apabila ketiga sensor ni berfungsi. Okey. Okey, saya nak terangkan apabila tiga sensor ni berfungsi, robot ni akan berhenti sekejap, lalu berundur buat sementara waktu. Okey, lalu robot ni akan berpusing menghadap ke belakang. Okey. Dan gerak ke depan untuk mengelak halangan lah, iaitu okey. Jadi kita akan start buat coding. Okey. Mula kita pergi ke variable, kita ambil set. Kita bagi kode input, kita ambil edit di judul pin. Okey. Dan kita letak 13 lah. Okey. Dan kita bagi kode control, kita ambil if dan else. Okey. Kita bagi kode mat. Kemudian kita letak blok ni. Kita bagi kepada variable, kita ambil hutang. Okey, hutang ni letak sama dengan. Okey. Kita bagi kode mat balik. Kemudian kita ambil height. Okey, pastikan ni height saya ulang Okey, lepas kita buat input, kita untuk output pula. Okey. Okey, ni kita letak 2 blok ni. Lepas tu ni pula kita letak 4 blok. Okey. 2, 3, 4. Okey. Okey, baiklah. Kemudian kita betulkan pinnya balik. Okey. Kemudian ini kita letak 6, 7, 8, 9. Okey. Dan kita letak ni high low sebab kita nak bagi gerak ke hadapan dulu. Okey, ni kita letak 230 untuk gerak ke hadapan kan. Okey, 230. Okey. Lepas kita buat untuk button height, kita buat untuk button low pula. Okey. Jadi kita control, kita ambil if then. Okey, kita letak sini je. Okey, kita salin je yang atas ni. Okey. Kita buat ni low. Dan kita bagi lagi kode control yang sama je. Kita ambil if then untuk buat input sensor. Okey, kita bagi pada mat. Kita ambil blok ni. Kita bagi input, kita ambil ultrasonic distance sensor. Okey, tapi sebelum tu kita mahu ketiga-tiga ni berfungsi bersama. Okey, jadi di situ kita nampak sulit kat situ sebab kalau kita buat tiga-tiga sensor ni berfungsi dalam satu sambungan panjang. Jadi saya nak tunjuk ni cara buat coding untuk tiga sensor yang sama buat secara serentak dengan yang pendek punya. Okey. Jadi lihat betul-betul. Okey. Kita ambil ni. Kita pergi kode mat. Kita ambil blok yang tengah ada N Okey. Kita letak ni satu. Kemudian kita ambil lagi blok ni. Letak ni satu.
Okey. Dan sekali kita ambil AKN, kita letak ni di dalamnya, dan kita ambil lagi ni, kita letak sini. Okey. Jadi kat sini ada 3 kan. Jadi 3-3 ni untuk 3 sensor lah. Okey, jadi dah tak payah nak buat satu-satu sensor, nak buat banyak-banyak. Jadi buat ni pendek pun dah cukup lah. Okey. Saya pun nak mudahkan. Jadi kita salin je. Buat 3 sebab 3 sensor kan. Okey, sebelum kita masukkan kita kena betulkan sebab kalau kita masukkan je nanti panjang sangat. Jadi nak alih-alihkan tu okey susah. Jadi kita betulkan dekat sini je, okey. Jadi lebih kita tengoklah mana ketiga-tiga sensor ni bersambung. Okey. Jadi kalau sensor bahagian kanan ni kita sambungkan ke 5 atau 5 dan 4. Okey. 5 dan 4. Okey. Betul tak? 5, 4. Okey, betul. Jadi kita letak sini dulu. Okey. Ini pula yang untuk di hadapan pula. Jadi saya sambungkan 3 dan 2. Okey, 3 ni 3. Mana? 3. Yang ekor dia 2. Okey, dah siap, kita letak sini dulu. Okey, yang last ni, yang bahagian kanan ni kita sambungkan di 112. Okey. Di 3 di 1. Yang ekor dia 12. Okey. Jadi lepas kita letak pin-pin pada sensor ni. Okey, jadi kita kena betulkan lah yang ni. Okey, sudah pandangan. Okey, yang ni sama, ni pun sama. Ketiga ni letak kurang atau sama dengan. Okey, yang belah kanan dia letaklah 20 cm. Okey, 20 cm. 20 cm. 20 cm. Okey. Kemudian kita letaklah satu-satu. Mudah kan? Tak payahlah nak alih-alih panjang. Okey. Okey. 2. Okey, 3. Okey. Alamak, nanti hilang. Kemudian akhir sekali kita letak sini lah. Kita sampai pula. Panjang. Okey dah. Dah siap semua ni. Panjang jailer ni tapi pendek bagi saya sebab yelah semua ketiga-tiga sensor ni disatukan. Jadi tak payahlah nak buat panjang kan. Kita letak sini. Okey, kita lihat dah ada ketiga-tiga sensor untuk coding ni. Okey. Baiklah, kita buat output pula. Okey, jadi yang pertama untuk gerakan robot ni dia akan berhenti bila robot ketiga-tiga sensor ni mengesan objek ni mendekati Okey. Jadi kita buatlah salin je. Jadi kita buatlah untuk berhenti. Jadi saya nak kalkulator dulu. Okey, jadi nak berhenti kita tak low. Okey. Dan yang berhenti tu ambil masa. Jadi kita letaklah dalam 3 saat. Okey, 3 saat. Okey. Kemudian lepas dia berundur, lepas dia berhenti, robot tu akan berundur pula. Okey, dalam masa yang diberikan 3 saat kita bagi. Okey, kalau nak belakang saya dah cakap low height. Okey. Kemudian kalau dah belakang tu kita kan kena pusing untuk robot tu akan berpusing menghadap ke belakang kan. Jadi kita tak nak robot itu bergerak tu secara tergesa-gesa. Kita nak buat robot ni bergerak secara satu demi satu. Okey. Jadi lepas dia ke belakang tu kita buat stop sekejap. Okey, jadi tak payahlah robot ni kena gerak laju. Jadi robot tu gerak dengan lancar lah. Jadi robot tu gerakan dia mudah, tak ada serabut sangat nak laju ke belakang semua. Okey. Jadi lepas dia berundur tu kita buat berhenti sekejap. Okey, lepas dia ke belakang dia berhenti sekejap. Jadi kita kena buat robot ni ke belakang, iaitu dia berpusing menghadap ke belakang. Okey. Jadi kita salin je. Okey. Jadi kalau nak menghadap belakang tu dia nak belok ke kanan tu ke belakang. Jadi kalau nak belakang ni dia buat low high low. Okey. Jadi kalau kat sini dia maksudnya dia punya gerakan dia ke belakang. Dia bukan ke kanan tu ke depan. Jadi dia ke belakang. Okey.
kalau nak belok ke kanan ke belakang, belok ke kiri ke belakang juga boleh. Anda boleh buat low, high. Okey. Tapi saya nak buat ke kanan. Okey, ikut anda. Lepas dia belok ke kanan ke belakang ke kanan tu, kita ambil masa selama 4 saat lah. Okey. Lepas dia belok ke kanan tu, kita buat dia ke depan lah. Okey. Tapi kita kena buat dia berhenti sekejap. Okey. Okey, tak di sini. Kita buat berhenti sekejap. Okey, selama 3 saat. Kita letak 2 lah. Okey. Ke semua yang berhenti ni saya letak 2. Okey. Okey, ni je saya letak 3. Okey. Lepas tu kita buat dia ke depan lah pula. Okay. Teruskan perjalanan yang panjang. High low. Okey. Jadi lepas dia buat ke depan tu, kita letak kebijakan. Okey. Jadi di sini kita dah lihat semuanya dah siap. Tak susah pun. Jadi kalau kita tengok betul-betul, kita baca betul-betul, sebenarnya senang je. Tak susah pun. Kalau ada semangat nak belajar tu, okey. Jadi kita lihat buat kata kalau ada kesalahan atau tidak. Okey, semua ada. Berhenti ke belakang, berhenti. Belok ke kanan, belakang, berhenti ke depan. Okey, jadi semua dah siap, semua dah okey. Okey, nak tukar masa dia je 5 second, okey. Jadi mari kita ujilah yang terakhir ni, okey. Jadi kita start simulation. Okey, kita kena pastikan jaraknya lebih sebab nanti dia akan teruskan. Okey, siap. Okey, jadi kita betulkan balik, stop. Okey, kita start balik simulation. Okey, ni kita tengok dah lebih Saya jauhkan sikit. Okey. Jadi saya start. Okey, dah nampak Apabila ketiga-tiga objek ni menjauhi, jauh daripada sensor ni, dia akan bergerak ke depan lah. Okey. Tapi tiba-tiba ketiga-tiga objek ni tiba dekat. Okey, ni satu dekat. Satu dekat. Tak nampak pula. Okey, satu dekat. Jadi kan ni kurang daripada ni Ni pun dekat. Apabila tiga-tiga ni dekat je, bila tiga-tiga sensor ni mula bunyi, jadi robot ni akan mula buat apa kita suruh lah. Okey, tengok Okey, dia berhenti sekejap. Kemudian dia ke belakang sekejap. Kemudian dia berhenti sekejap. Kemudian dia belok ke kanan ke belakang sekejap. Lepas tu dia berhenti sekejap. Lepas tu ke depan. Okey. Jadi ni menunjukkan kita punya robot ni berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya tak susah pun daripada 1 sampai 5 ni. Sebenarnya senang je. Anda hanya kena belajar yang asas lah. Okey. Cara nak buat belok, cara nak mengawal kelajuan, cara nak buat input, output. Jadi sebenarnya senang je kalau anda minat terhadap buat coding ni ataupun buat data ni. Okey. Jadi sampai di sini saja saya buat. Harap video ni dapat beri manfaat lah kepada kamu semua. Okey. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.